Praktis formatif 4.2, tajuknya adalah aruhan elektromagnet. Boleh Hadif? Boleh cikgu. Okay. Isa, macam mana? Boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Boleh Okey. Soalan yang pertama, apakah maksud aruhan elektromagnet? Penghasilan DGE. Penghasilan apa dia Amir? Nyatakan. Penghasilan DGE aruhan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan suatu medan magnet atau apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Okey, panjang betul. Sama macam dalam buku. Kan? Sama macam jawapan saya. Okey, aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE aruhan. Yang kita ketahui aruhan elektromagnet, dia adalah penghasilan DGE aruhan. Bagaimana DGE aruhan ini terhasil? Apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan medan magnet. Dia cukup sampai sini je sebenarnya. Cukup sampai sini cukup. Definisi dia. Penghasilan DGE aruhan merentasi satu konduktor. Apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan medan magnet. Cukup. Atau awak rasa panjang ni. Ini saya kurungkan ni. Rasa panjang. Awak boleh tukar. Penghasilan DGE aruhan merentasi satu konduktor apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Okey. Ini yang bawah. Tapi kalau berdasarkan apa yang kita belajar, tarifan yang atas ni lebih mudah untuk awak ingat lah. Sebab penghasilan DGE aruhan tu berlaku apabila ada gerakan relatif. Pergerakan relatif tu menyebabkan berlakunya perubahan flux. Betul tak? Perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet itulah yang menyebabkan akan terhasilnya DGE aruhan. Okey. Tu maksud aruhan elektromagnet. Tak panjang, tak apa. Lambat lagi SPM kan, boleh hafal sikit-sikit. Gunakan teknik-teknik yang awak sukalah untuk menghafal banyak definisi-definisi yang agak panjang. Okey, soalan yang kedua, nyatakan hukum Faraday. Hukum Faraday. Apa yang hukum Faraday nyatakan? Magnitude aruhan berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Okey, magnitude DGE aruhan adalah berkadar terus dengan kadar perubahan flux magnet. Okey, hukum Faraday mengatakan magnitude DGE aruhan berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Okey, yang warna purple tu keyword adalah keyword yang mesti ada dalam definisi awak. Okay, so daripada hukum Faraday dia minta pula B, gunakan hukum Faraday untuk menerangkan kesan kelajuan putaran gegelung ke atas magnitude DGE aruhan dalam sebuah penjana arus. Okay, so macam mana dia punya ayat dia? Okay, so apabila satu gegelung diputarkan. Okay, ingatlah penjana arus ni dia melibatkan kepada aruhan elektromagnet. Nak menghasilkan DGE aruhan, pertama yang kena ada adalah mesti berlaku putaran atau mesti berlaku gerakan. Itu step yang pertama awak kena nyatakan dalam awak punya penjelasan. Sebab kena terangkan, nak terangkan ni kita kena cerita step by step. Ikut step dia. Step pertama nak hasilkan DGE aruhan ni macam mana? Step dia kita mesti gerakkan ataupun kita mesti putarkan dahulu gegelung. Okay. Gegelung diputarkan, garisan medan magnet dipotong, DGE aruhan dalam gegelung dihasilkan. Okay, ni markah dia. Markah yang pertama. Ya. Mesti ada gerakan. Gerakannya apa? Kita putarkan gegelung. Hasil daripada putaran gegelung tadi menyebabkan berlaku perubahan flux atau berlaku pemotongan flux magnet. Okay.
Garisan medan magnet dipotong, awak boleh juga nyatakan bahawa berlaku perubahan flux magnet. Gergelun diputarkan, flux magnet berubah. Ataupun berlaku perubahan flux magnet. Berlaku perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet. Okey, berlaku perubahan flux magnet. DGE aruhan dalam gegelung dihasilkan. Okey. So jika kelajuan putaran gegelung ditambah, tertambahkan kelajuan pada gegelung tadi, apa yang berlaku? Gegelung tadi dia akan memotong lebih banyak garisan medan magnet sesaat. Maksudnya apa? Kadar pemotongan flux magnet itu bertambah. Semakin laju, semakin bertambah kadar perubahan flux magnet. Okay, jika perubahan flux magnet bertambah, kaitkan dengan hukum Faraday. Hukum Faraday cakap apa? Jika kadar pemotongan flux magnet bertambah, berkata terus, magnitud DGE aruhan akan bertambah. Okey, tu. Menurut hukum Faraday, magnitud DGE aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Ini macam awak tuliskan juga kenyataan hukum Faraday. Okey, kalau soalan ini tak terangkan, perkara pertama yang awak kena ingat, awak kena terangkan berdasarkan kepada situasi prinsip kerja lah, prinsip kerja dia. Prinsip kerja ni mesti daripada awal hingga akhir. Ya, kalau ada melibatkan kepada hukum-hukum tertentu yang terlibat dalam penjelasan tersebut, awak nyatakan hukum tersebut. Kat sini ya, hukum Faraday saya nyatakan hukum dia, hukum Faraday. Dan saya jelaskan apa yang hukum Faraday nyatakan. Dapatlah 4 markah kat sini. Yes, di mana soalan awal tadi daripada saudara Azrizal, dia dah nyata kelajuan putaran bertambah. Sebab tu saya cakap dia terus pergi kat nombor 2 ni. Dia terus kat nombor 2. Okey, so apabila nombor 2 dia dah hilanglah satu markah. Nak ceritakan tentang bagaimana DGE aruhan tu terhasil. Dia tak cerita. Okey. Apa-apa pun nanti dalam awak punya peperiksaan, jawab soalan tu tengok dulu pemberat markah dia. 2 ke, 4 ke, 3 ke. Kalau 4, panjanglah dia punya jawapan dia. Kalau 1 markah, ringkas dia jawapan dia. Ya. Okay, boleh kita bergerak kepada soalan yang ketiga. Boleh Ali? Ya. Boleh? Cikgu, Ada soalan? Ya, Adli. yang hukum Faraday kan? Okey. Kan dia kata dia kata dia kadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet kan? Okey. So namanya kalau kita buat jawapan terus menurut hukum Faraday DGE aruhan akan bertambah. Boleh ke? Boleh. Sebab dia sama kan dengan apa tu? Sebab awak dengan pemotongan. ya, sebab awak dah nyatakan ke atas ni, ke atas ni dah cerita tentang pemotongan flux magnet bertambah. Okey. Dah cerita dah ke atas ni kadar pemotongan flux magnet bertambah. Kemudian awak perkukuhkan lagi lah. Menyatakan menurut hukum Faraday magnitud DGE teraruh bertambah. Tapi saya lebih suka kalau awak buat semula, tulis semula dia punya hubungan tu ataupun pernyataan yang dinyatakan oleh hukum Faraday tu. Cikgu. Okey, soalan yang ketiga. Rajah 4.3 menunjukkan sebuah bandul ringkas dengan ladung magnet bar berayun berhampiran dengan satu gelang kuprum. Okay, ni ada magnet kekal. Magnet kekal. Magnet kekal ni digantung dengan satu tali, dia akan jadi satu ladung. Nanti magnet ni dia akan berayun masuk dalam gelang kuprum. Okay, soalan yang pertama. Terangkan penghasilan arus dalam gelang kuprum apabila magnet bar sedang bergerak menuju gelang itu. Okey, ini konsep apa kita belajar? Kita belajar sekarang ni adalah berkaitan dengan konsep aruhan elektromagnet. Betul tak?
Okey, so penerangan awak kalau berkaitan dengan kes yang macam ni, awak tahu yang akan dihasilkan nanti itu adalah aruhan elektromagnet. Okey, arus aruhan akan dihasilkan. Jadi awak kena cerita berdasarkan kepada bagaimana arus aruhan tu terhasil. Macam tu kata kunci dia, kata kunci. Sebab tu tengok soalan, kita kena tahu tajuk dekat mana. Soalan tu berada dekat tajuk mana. So apabila tahu tajuk, kita boleh fokuskan kepada jawapan kita lah. Ya? Okey, ini dia punya penerangan dia. Apabila magnet bar bergerak mendekati gelang kuprum. Okey, magnet bar bergerak menghampiri gelang kuprum. Okey, flux magnet dipotong oleh gelang. Flux magnet dipotong oleh gelang kuprum. Salim. Tak jumpa kan apa ni? Okay. Flux magnet dipotong oleh gelang. Maka DGE aruhan dihasilkan dan menyebabkan arus aruhan dalam gelang kuprum dihasilkan. Okay. Kalau dua markah, magnet bar bergerak, flux magnet dipotong, dapat markah nombor 1, sama pula warna dia, tukar sikit. Okay, flux magnet dipotong, dapat markah satu, maka DGE aruhan dihasilkan, dapat 2 markah. Dan menyebabkan arus aruhan dalam gelung dihasilkan. Sebab DGE aruhan tu yang menyebabkan arus terhasil. Okay, so apa yang kita dapat dalam topik aruhan elektromagnet ni, dia berlaku pemotongan flux ataupun berlaku perubahan flux magnet, maka akan hasil DGE aruhan. Itu jayat dia. Bagaimana kita nak meningkatkan DGE aruhan tadi? Pertama mungkin kalau dalam kes ni bagaimanakah untuk meningkatkan arus aruhan dalam gelang kuprum? Awak dinyatakan gunakan magnet yang lebih kuat atau gerakkan magnet lebih laju. Dalam kes ni untuk meningkatkan DGE dia, untuk meningkatkan DGE aruhan tu. Okey, tapi ya. Kalau saya buat, apabila magnet bar mendekati gelang kuprum, garis-garis medan magnet dipotong oleh gelung. Suatu DGE aruhan dihasilkan dalam gelang kuprum. Diterima tak? Oh, betul tu. Sama lah lebih kurang. Sama-sama boleh. Boleh diterima. Bagus Semira. Walaupun tak sama dengan ayat saya faham apa yang awak nyatakan. Ada berlaku pemotongan flux, ada perkataan DGE aruhan dihasilkan. So ada dua kat situ benda yang saya nak dalam ayat awak tu. Walaupun susunan ayat awak tu tak sama macam saya. Okay? Okey, cikgu. Soalan B. Pada kedudukan pemerhati di hadapan gelang seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.3, nyatakan sama ada arus dari gelang kuprum tersebut mengikut arah jam atau melawan arah jam. Macam mana kita nak tahu? Ini kena kembali kepada hukum lens kan. Dalam hukum lens tu kalau kita nampak kat sekarang utara masuk tu tak? Utara masuk dalam gelung. Maka kutub yang ada dekat gelang ini adalah kutub utara. Okey, kalau kutub utara, sini ibu guna genggaman tangan kanan, ibu jari awak. Ibu jari awak, kemudian jari yang lain. Oh, pendek pula jari yang lain kan. Dia akan tutup macam tu kan? Tutup, betul tak? So arus yang awak nampak kat sini dia naik ke atas. Betul? Nampak ke tak? Oh. Itu arah dia. Ini turun.
Okey. So kalau tengok daripada sini nampak apa? Akan jadi dia arah lawan jam. Betul ke tak? Naik Ibu sini. cikgu. Naik. Kan? Lepas tu dia berpusing. Dapat arah apa? Awak tengok daripada tepi sini. Ni mata awak. Nampak tak sini? Arah lawan jam. Atau ingat tak kaedah yang saya tunjuk sebelum ni? Kalau awak tahu ni utara, dia ada huruf N. Dia ada huruf utara adalah N. Utara adalah north, betul? Betul. Okey. So kalau awak tahu north, awak buat anak panah dia satu ke atas, mewakili ni kat sini. Yang ni pula, dia punya yang kaki ni, dia punya anak panah macam ni. Okey, nampak tak ini? Arah dia. Kemudian awak sambungkan awal anak apa pangkal anak panah ke apa kan. Sambungkan ni pangkal dia ni, sambungkan dua-dua. Sambungkan pangkal ni. Ni dapat huruf N, betul tak? Nampak huruf N? So tengok anak panah ni ke mana? Anak panah ni adalah arah lawan jam. Okey, kalau selatan. Okey, kalau selatan awak lukis macam ni. Yang ni awak akan dapat dia punya arah ke bawah. Okey, kemudian yang hijau ni arah dia naik. Okey, kemudian sambungkan hujung dia. Sambungkan pangkal. Nampak ni? Ni tak jadi huruf N. Kalau awak pusingkan dia, awak pusingkan. Awak pusingkan dia. Warna apa? Warna hijau. Warna biru, sambungkan. Jadi huruf S. S menunjukkan kepada south, selatan. Okey, so jadi dia punya jawapan untuk 3B adalah arah lawan jam. Ini. Sebab ada utara. Cikgu, Ya, Farah. cikgu, macam mana cikgu tentukan anak panah dia tu naik ke turun? Oh, bagaimana anak panah tu naik turun? Untuk yang mana? Untuk yang North dengan selatan. north dengan selatan, north dengan south ni. Okey. Macam mana nak cakap? Okey, kalau ikutkan dia punya asal dia, kita tengok yang ni. Kalau saya tunjuk yang sebelum ni kan, dekat solenoid. Yang sebelum saya tunjuk sebelum ni solenoid. Kalau yang ke atas, kalau kita tengok sini semua ke atas kan. Okey, ni ada teknik dia sebenarnya. Okey, ni dalam solenoid. Okey, so kat luar ni kita buat dua bulatan. Dalam bulatan tersebut kita bahagikan kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang dalam ataupun bahagian yang berhampiran dengan solenoid, kita ikut anak panah yang ada pada solenoid. Okey, anak panah ataupun arah arus pada solenoid ni semua ke mana? Ke atas, betul tak? So akan dapat ke atas lah. Okey, tu buat kat sini, dia akan naik ke atas. Yang ni pun akan naik ke atas. Okey, dua bahagian yang kat luar ni, dia digunakan untuk melengkapkan satu putaran. Okey, lengkapkan putaran. Okey, kita lengkapkan putaran dia. Ini yang ni dah naik ke atas, dia akan turun lah sebelah sini. Yang ni naik, kemudian dia akan turun sebelah sini. Okey.
Kemudian kita sambungkan pangkal dia. Sambungkan pangkal. Yang ni pun sambungkan pangkal dia. So kat sini akan dapat utara, sini akan dapat selatan. Okey, kalau guna petua genggaman tangan kanan, betul tak? Sini utara, sini selatan. Gunakan petua genggaman tangan kanan. Betul kan? Macam itulah. Terima kasih cikgu. Ya, memang. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya dia tanya, terangkan kesan arus pada gelang kupram ke atas medan magnet tu. Apa kesan dia? Okey, apa kesan dia kepada macam ni soalan ni faham tak soalan ni apa? Tadi magnet ni kan, magnet ni masuk ke dalam gelung, betul tak? Kemudian gelung ni pun dia akan ada aruhan yang dihasilkan, dan kutub pada gelung kupram ni dia akan jadi utara. Sama dengan kutub pada magnet. Kutub dia sama, betul? Betul. Yang tadi kita dah buat, kutub dia sama. Okey. So apabila kutub dia sama, belajar dalam magnet form 3, kalau kutub sama, apa akan berlaku? Kutub dia sama. Tolak. Ya, akan terhasil daya tolakan. Okey, daya tolakan akan dihasilkan. So masa magnet ni nak masuk, dua-dua dah jadi utara, sebenarnya ada daya tolakan antara gelang kupram dan juga magnet. Hasil daripada daya tolakan tersebut, dia menyebabkan apa? Gerakan magnet bar menjadi perlahan. Okey. Terangkan kesan arus dalam gelang kupram ke atas gerakan magnet bar itu. Okey, dia jadi perlahan lah. Sepatutnya dia nak bergerak laju. Tapi disebabkan ada daya tolakan tadi, dia telah memperlahankan gerakan magnet tersebut. Cikgu, Ya. boleh ke kita kata magnet disebabkan kutub magnet bar dan gelang kuprum sama, bar menjadi perlahan. Ya, boleh. Sebab saya sekarang ni nak nyatakan, terangkan kesan. Kesannya apa? Kesannya menjadi perlahan. Ya. Cikgu. Okay, sama. Ada lagi soalan untuk 4.2? Cikgu, Ya. kalau kita jawab menolak magnet mendekati gelang kuprum. Menolak magnet mendekati. Dia tak boleh mendekati sebab gelang kuprum tu dia nak tolak magnet tu jauh daripada dia. So tak tepat dah jawapan awak tu. Tidak tepat. Okey. Cikgu. Kalau tak ada kita terus